baik sebagai yang sunnah walaupun lebih ringan daripada yang wajib, sebagaimana pengikut Al-Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajib menjawab azan, maka di sini larangan untuk tidak menjawab seruan azan. Larangan untuk tidak menjawab seruan azan. Bila mana berlaku kepada seseorang dalam keadaan yang dia tidak boleh untuk berzikir, seperti berada di dalam bilik air atau berada dalam keadaan, maaf cakap, jima', berada dalam tempat-tempat yang tidak digalakkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhtasar Sahih Bukhari karangan Imam Az-Zabidi rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin Allahumma amin. Muka surat 161. Bab ad-du'a 'inda nida, bab 7, doa sehabis azan. Hadis ke-377, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nidaa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa pun yang telah mendengar azan dikumandangkan, katakanlah, ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan solat yang akan ditegakkan, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW wasilah dan keutamaan, dan anugerahkanlah kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, maka ia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. باب الدعاء عند النداء. Bab doa selepas azan. Kita dalam kelas yang lalu memperbahaskan tentang arti dan definisi azan, serta syarat-syarat azan dan sunnah-sunnah azan. Kita bahaskan dalam kelas yang lalu. Di antara perkara yang terkait dengan sunnah-sunnahnya azan adalah menjawab seruan azan dan berdoa selepas azan. Dalam hadis yang lalu, baginda Rasulullah SAW dalam hadis menyatakan bahwasanya bila mana kamu mendengarkan seruan azan, maka faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin. Jawablah seperti mana yang diperkatakan oleh al-muadzin. Jawablah seperti mana yang dikatakan oleh al-muadzin. Dalam hal ini, menjawab seruan azan adalah satu perintah daripada Nabi SAW. Berbeza pandangan ulama di dalam memahami maksud perintah faqulu, katakan atau jawablah bila mana muadzin mengumandangkan azan. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya perintah itu linnadb, yakni untuk menunjukkan arti sunnah menjawab. Walaupun dalam pandangan yang lain termasuk sebahagian daripada pengikut Imam Abu Hanifah, perintah itu lil wujub, yakni perintah wajib untuk menjawab seruan azan, sebab adanya perintah daripada Nabi SAW difahami perintah itu sebagai satu kewajiban. Melihat daripada dua pandangan ini, yang mengatakan wajib menjawab seruan azan walaupun itu pandangan minoriti daripada para ulama, dan pandangan majority yang mengatakan sunnah menjawab azan, kedua-duanya ini
mengisyaratkan atau memberitahukan perlunya menjawab azan, baik sebagai yang sunnah walaupun lebih ringan daripada yang wajib, sebagaimana pengikut Al-Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajib menjawab azan, maka di sini larangan untuk tidak menjawab seruan azan. Larangan untuk tidak menjawab seruan azan. Bila mana berlaku kepada seseorang dalam keadaan yang dia tidak boleh untuk berzikir, seperti berada di dalam bilik air, atau berada dalam keadaan, jima', berada dalam tempat-tempat yang tidak digalakkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam hal ini ulama memberikan dua pandangan. Seperti seorang berada dalam keadaan yang saya sebutkan tadi, seperti contohnya dalam bilik air, bila mana mendengar suara azan ketika berada dalam keadaan tadi, apa patut dibuat? Kan jawab pada hadis tadi perintah untuk menjawab bila ketika mendengar. yakni idza sami'tumun nida, kalau kamu mendengar seruan azan, maka serulah atau jawablah sebagaimana dikatakan oleh al-muadzin. Perintah untuk menjawab bersamaan dengan azan ketika diserukan. Tapi kalau seseorang berada dalam keadaan yang tidak digalakkan atau tidak diperbolehkan untuk berzikir, seperti dalam keadaan di bilik air dan keadaan yang lain, maka dalam hal ini ulama memberikan dua pandangan. Yang pertama, tidak menjawab azan sampai apa yang dilakukan olehnya selesai. Kalau daripada bilik air, maknanya selesai daripada bilik airnya, maka menjawab azannya selepas keluar daripada bilik air, walaupun azannya sudah habis, walaupun azannya sudah selesai, tetap jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la sampai akhirnya, dan dibaca doa selepas azan. Pandangan yang kedua mengatakan tak. Perintah untuk menjawab azan saat mendengarkan azan, maknanya karena dijawab azan saat dia dengar. Sebab faqulu idza sami'tumun nida, kalau kamu dengar azan maka jawablah. Bila jawaban itu bila mana kamu dengar, yakni saat kamu mendengarkan azan. Lalu bagaimana kalau dalam keadaan yang saya sebutkan tadi? Maka katanya dijawab azan itu di dalam hati. Karena keadaan seperti seseorang berada dalam bilik air, tidak boleh berzikir bila mana digerakkan lisan ini di dalam berzikir ketika berada dalam keadaan berada dalam bilik air atau keadaan yang tidak digalakkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan bila mana seseorang mendengarkan seruan azan dan dia berada dalam keadaan yang tidak dibolehkan untuk berzikir, maka dalam hal ini dia boleh menunda jawaban azannya selepas dia selesai daripada keadaan itu, atau dia menjawab azan itu ketika dengan hatinya walaupun berada dalam keadaan yang tidak dibolehkan untuk berzikir, seperti bilik air, seperti dalam bilik air dan seumpamanya. Faham? Hadza berkenaan dengan respon azan. Dan dua hukum yang saya sebutkan tadi antara sunnah, yaitu jumhur al-fuqaha, dan yang mengatakan wajib adalah sebahagian daripada pengikut al-Imam Abu Hanifah. Intinya azan kena mesti dijawab.